والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر ولا تعسر بأتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah, kepada selamanya dan selayaknya kita memohon serta kesyukuran kepada Allah SWT dengan keinginan kepadanya serta hidayah serta taufik, maghfirah dan rahmat buat kita kembali pada malam ini. Insya alhamdulillah kita sambunglah bagian kitab kita Muzakarah Kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini asal tanda sini muka surat 219. Jadi saya menggunakan kitab Jawi lah. Dia dah Jawi dah Rumi kan. Semacam tu. Kita guna Rumi. Rumi semacam 219 lah. Tentang perkara yang keempat lah. Hadis ke? Yang keempat dia Rasulullah SAW. Ya? Yang Rumi 215 lah, 215. Yang kita Jawi 219. Baik. Tanda lain yang keempat lah. Jadi dia kira nombor ni sebab dia ada sambungan dia, kesinambungan dia lah. Kalau kita Jawi ni muka surat asal dulu 212 tentang tanda-tanda kiamat yang kecil, al-alamatus sughra. Tanda kata nak berlaku kiamat tu dia main alamat kecil dulu, yang halus-halus dulu. Lepas tu dia ke besar lah. Lepas tu dia buang keempat lah. Sebagian nak menyatakan dalil tanda yang kita ni sudah berada di ambang kiamat lah. Itu dah lebih lagi kiamat ke kecil. Itu dia tanda yang keempat lah. Jadi punca tajuk dia hari tu tanda-tanda kiamat yang kecil lah. Sebelum nama yang besar ni Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal dan sebagainya, dia ada alamatus sughra. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin summa amin. Kata musannaf kita rahimahullahu ta'ala, dalil ataupun tanda yang keempat tentang bukti yang kata dunia ni hampir sangat dah dengan kiamat. Lebih lagi dalam kita menghadapi alamat kiamatnya kecil. Ini kata khususiah keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat dulu tak ada spesial macam ni, tak ada. Kalau namanya bala azab dia main terus. Kalau cam dia tak ikut Nabi, tak ikut Rasul, dia main tidak. Tapi tahu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala bagi dulu. Ibarat kata kalau kita lampu syarat ke lampu kuning lah, peringatan dulu. Apa nak banyak. Kalau berlaku dah tak boleh nak salah kawan tu, salah kawan ni, salah betul akhir ya. Kita kena jaga denda lah. Kalau lama lagi dah, kalau kita terpaksa lama pun tu perasaan kita saja lah. Bila dalam agama kita banyak benda ni. Kita tak jauh kita ni. Kita tengok alamat yang keempatnya, dalil iaitulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan, yang diceritakan. Riwayat sini riwayat hadis lah. Asyik riwayat mana cerita. Bukan cerita ni dengan mana nak beritahu kisah ke apa tak. Riwayat ni riwayat hadis. Yang diriwayatkan, yang ini dan diriwayatkan akan hadis yang akan datang ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik, seorang daripada sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW dan menjadi khadam Nabi selama 10 tahun. Khadam Nabi pada umur 10 tahun sampai Nabi wafat 20 tahun umurnya. Itu kelebihan Sayyidina Anas. Dia banyaklah dia dengar daripada Nabi SAW tentang Nabi pernah cerita tentang hampir-hampir kiamat ni. Apa dia yang diriwayatkan hadis oleh Sayyidina Anas bin Malik
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis saati ayurfa'al ilmu wa yadhharul jahlu wa yafshu zina wa yushrabal khumuru wa yakthurun nisa'u wa yaqillar rijalu hatta liyakuna li khamsinam ra'atin. Ke sini hamzah tu dia berbaris. Dalam kaedah kata masalah hamzah tu dia bukan alif tu. Apa panggil hamzah wasal lah. Kaedah yang kita tajuk dalam Islam Semanian. Kaedah dia kena tulis lah 6 ra'atin. Oleh kerana sini mungkin dia waqah dan dia khamsina, lepas tu kalau mulak imra'ah, lepas tu dia berbaris tu. Saya tak nak baris tu untuk bukan alif tu. Buku tulisan dia kena tulis hamzah, atas dia ada hamzah. Itu kaedah hisam lah, tulisan orang. Bi khamsina imra'atin qayyimun wahidun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, masuk hadis bahawa di antara tanda-tanda kecaman dia, alamat dia, tanda-tanda hari kiamat. Maksud tanda di sini yakni tanda-tanda kecil lah. Sebab tanda ni dia ada dua yang kata kiamat ni. Ada tandanya sugra, yang kecil. Ada tandanya kubra, yang besar. Sini tanda kecil maksud dia. Jadi Nabi sebut bahawa di antara lah, termasuk tanda-tanda kecaman-kecaman, alamat-alamat kiamat, ini kiamat yang kecil lah, ialah diangkatkan, dihilangkan ilmu agama. Sini dia main tafsiran siap lah dalam mereka kurungan. Mana diangkatkan ilmu ni, yakni dimatikan alim ulama. Ke hujung dunia banyak alim ulama meninggal dunia ni. Tak, meninggalkan kita ni. Lepas tu kita nak kata patah tumbuh hilang ganti. Kalau pernah alim mungkin kita boleh kata. Tapi kalau orang alim ulama ni, kau meninggal tak ada ganti lah. Tak, hilang habis lah. Dia bukan jenis warisi lah. Kalau hantar benda kita mungkin kita boleh waris pada anak cucu. Tapi ilmu amalan tak lebih. Kadang mak pak clear, tak anak cucu kurang sikit. Itulah kita kena ingat lah. Sebab amalan iman Islam dia bukan jenis waris lah. Kita kena mesti reti, mesti faham, mesti buat amal. Itulah. Lepas tu kita kena pulung ke arah amalan lah. Ilmu dengan amal zaman ni. Sebab ulama kita tak akan meninggal. Bila ingatnya alim ulama, itu otomatik juga ilmu agama pun kau hilang, kebuih tak ada lah. Bila para alim ulama pun maka dah tak ada dah. Dan bertebaranlah orang yang jahil dalam ilmu agama. Bukan tak aktif. Ada orang alim ni tunjuk pada kita kan, panduan kita halal haram. Tapi memang meninggal habis. Orang jahil pula, orang tak ada ilmu. Kemudiannya kata Nabi, merebak juga perzinaan, yakni banyak pelacuran. Banyak berlaku ni. Tu maklum kan, tak ada cerita lah. Pelacuran ke perzinaan banyak sangat berlaku. Arak sudah menjadi air minuman. Hotel lah. Arak ni jangan kita faham kata kasbet cak rimau tu ya. Sebab tu menjadi fikah kan. Arak di luar. Dia punya maksud definisi kan. Setiap benda yang boleh menghilangkan kewarasan akal. Tu kalau contoh kita tak lama dia buat contoh apa, ayat tapai, ayat pinang ke apa kan. Yang bilang makan tu menghilangkan kewarasan akal. Jadi biur lebih, jadi tak ketahuan punca lebih. Arak lah tu. Bala hadis masyhur sebut kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, kullu muskirin khamrun. Setiap benda yang menghilangkan akal kewarasan tu, tu dipanggilkan arak dah lah. Tambah ni kena ketum tak ketum tu. Asal ketum jadi cakroy. Tu benar dia mabuk dia tak kena punca. Asal ketum asal tak tahu salah apa kan. Guna orang tua dulu tu ubat. Minum 3 hari sehari tu ubat tak. Lalu dia campak macam-macam. Buat nyamuk lah, cap tengkorak lah apa. Baru dia tak ada karan dia tak. Dia tak ada karan. Tu minum jadi cakroy pun tukar nama tu. Tu arak lah tu. Tapi cuma tetap elan ke tepi jalan, tak tahulah. Imam Putih kan ataupun jabatan kerajaan dia buat apa. Dalam apa ketum Indonesia ni. Racun lah. Kita racun lah. Dulu tengoklah daripada tulis kan. Okey, racun lah.
tahu lah, Allah Alam lah. Kita bukan bidang tu kan. Tapi kalau bidang agama, merujuk kepada apa? Bilang kewarasan lah. Kita ketahuan lah. Dia dah tu. Jangan bahan kata Arab, kasbut saja, bir saja ada. Cak rimau saja ada. Tu dia tu pun dia juga lah. Tak kata bukan juga, tu wajib lah tu. Mana? Ni benar lain ni, yang menghilangkan kewarasan akal. Bukan jadi minuman, tak ada masalah buat dah. Bilangan orang perempuan pula kata Nabi, dekat-dekat nak kiamat ni, tanda kecil ni, mau dekat timur dah ni. Bilangan orang perempuan lebih banyak, lebih ramai dari bilangan lelaki. Lebih banyak dah. Sebab tu benar kaedah ni dalam Islam ulama panggil sam'iyat tu. Bab cerita syurga neraka kiamat dipanggil sam'iyat. Kalau bab ketuhanan dulu dipanggil bab uluhiyah rububiyah, kan? Kalau kita panggil bab kerusulan nubuwah dan juga risalah. Tapi kalau buat syurga neraka kiamat ni dipanggil bab sam'iyat. Sam'iyat ni merujuk dalil-dalil dia daripada Quran hadis. Lepas tu dia tak main khilaf ni tak ada dah. Tak, pakar ulama ijma' bidah. Mereka kata Quran hadis, dah jelas dah. Jadi yang sebut lagi tanda-tanda kiamat kecil ni yang dah berlaku dah, kita nari pun dah faham sangat. Ramainya jumlah bilangan orang perempuan daripada lelaki. Sampai Nabi buat nisbah lah, sehingga 50 orang perempuan menempati seorang lelaki. Itu yang kita hikmah. Mak Nabi SAW ni boleh kahwin lebih daripada seorang tu. Ni kelebihan dia lah. Nampak selingkuh kan, dia tu lah faedah dia. Sebab ramai sebenarnya orang perempuan ni, kalau tak jaga belok jadi ikut dan ni. Jadi cara halal dalam Islam kau tu. Yang kelima, dalil yang kelima tentang alamat kiamat kecil lagi, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah SAW bersabit berkaitan saat, pada saat ni masa ketika tiba dan datangnya hari kiamat, yakni hari kiamat yang kecil lah. Maksud datang ni datangnya tanda-tanda, kelu-kelu dia, pembayang dia, yang kata kiamat ni tak jauh dah, tapi sebagai alamat kecil lah. Lalu bila sahabat tanya lagu tu, lalu Rasulullah SAW katanya, jawabnya Rasulullah, mata sa'ah, ini Nabi Qudamah dia balik, mata sa'ah, faqala idza duyya'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Qala wa kaifa ida'atuha? Qala idza usnidal amru li ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahawa dia ditulis Fathul Bari. Bukan nama orang ni Fathul Bari ni. Fathul Bari ni nama bagi syarah hadis Bukhari yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Itu nama bagi hadis ni, syarah hadis Al-Bukhari yang masyhur lah, Fathul Bari. Juzuknya ke-11 muka surat 279. Masuk hadis, bilakah sa'ah ketika tiba dan datangnya hari kiamat itu? Sahabat tanya kat Nabi. Maka Rasulullah SAW menjawab, apabila disia-siakan amanah. Amanah ni tanggungjawab lah, yakni tidak dilaksanakan mengikut sepatutnya, maka tunggulah, kata Nabi, tiba dan datang dan berlaku hari kiamat. Lelaki itu, sahabat Nabi, bertanya lagi, bagaimana orang yang dikatakan mensia-siakan amanah, tanggungjawab dia? Dia sia lagu mana? Dia kata bagi amanah tanggungjawab, kemudian dia tak laksanakan ikut amanah yang dipertanggungjawabkan tadi. Rasulullah SAW menjawab, apabila diserahkan suatu urusan atau pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah tiba dan datangnya hari kiamat. Jadi ikut soalan kan, 50 dekat mana bagilah. Yang keenam, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abdul Rahman Al-Ansari, sahabat Nabi ni radhiyallahu anhu, sabdanya Rasulullah SAW, Maniktira bisa'ati kasratul qurra'i wa qillatul fuqaha'i wa kasratul
Tu ditulis bawah bawah tak? Umara ke amara? Kalau Kurmi tulis apa? Amara ya. So umara ke kan? Umara kan? Rumi amara ya. Sebab dia panggil kalimah plural jamak daripada singular mufrad dia amir. Amir, amirani, umara. Umara. Kan kasratul amara tak? Umara. Kita boleh sebut juga kan umara tu pemerintah. Baqilatul umana. Umana. Umana jamak pada amin. Maknanya menyambut amanah. Rawahu Tabrani. Maksud hadis di antara tanda-tanda, yakni tanda-tanda kecil lah, hampir tiba hari kiamat itu ialah banyak qurra. Kurmi tulis qurra. Yakni orang-orang yang baik, yang pandai bacaannya. Baca Quran dia, belagu dia, bertaranum dia, musabaqah dan sebagainya lagi lah. Bukan tak pergi Quran baca lagu tu dah. Baca disuruh baca macam tu kan. Tapi pelaksanaan, praktik hukum tu, yang tu kena sama naik kan. Bukan duk perbaik, duk kemantan musabaqah Quran dia tiap tahun buat semua. Hukum lah dia tak terlaksana juga. Kalau hal haram tu tak jelas juga. Bukan dia lah. Tapi tak payahlah benda ni akan berlaku lah, no? Nabi sebut di akhir zaman Quran ni sebagai bacaan saja. Tak sedap bertaranum, berlagu dan sebagainya. Tapi yang masalahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit dan kurang fuqaha. Apa maksud fuqaha? yakni orang-orang yang alim dalam ilmu fiqh. Sebab lama ahli fiqh pun dia mengikut hadis. Ya, kita dilaksanakan hukum tu, tak baca saja ni. Tak juga. Dan banyak umara, yakni pemerintah pentadbir. Dan sedikit umana, yakni orang-orang yang setia atau orang yang boleh dipercayai. Ketujuh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Salamah binti, sini tak ada baris tak ni. Bumi dia tulis baris bawah tu. Al-Harran Ustaz. Hirran binti Al-Hirran. Ini jarang tak ingat nama sahabat ni sahabiah ni. Sebab binti ni Salamah binti Al-Hirran radhiyallahu anha, sahabiah apa ni. Betul lama adakan kitab Suwarun min Hayatis Sahabah, gambaran kehidupan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi dah dua lah. Ada hanya laki-laki tak panggil sahabat. Kalau perempuan dia panggil sahabiah. Ini sahabiah sebab Nabi nya perempuan. Salamah binti Al-Hirran radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyrati saati ayyatadafa ahlul masjidi la yajiduna imaman yusalli bihim." Kama qala. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Maksudnya di antara tanda-tanda saat tiba dan datang hari kiamat itu ialah bertolak-tolak ahli jemaah di dalam masjid, yakni untuk menjadi imam, yang tidak didapati seorang pun di kalangan mereka yang boleh menjadi imam bersama-sama mereka itu. Jadi ya, tak ada imam, kena tak tolak hang tu, kena tunggu pula siapa masa begitu tu. Jumpa sopan tolak pi. Jadi ya, bulan ni tak ada dah. Bulan-bulan jejak jadi dah. Tino tak ada tunggu, setengah jam dah. Dia Nabi waktu dah. Masa-masa pergi jumpa, sopan tak clear dah. Sesuatu isyarat tak boleh, saya tak boleh. Pi lah. Lagi baca tak bunyi bawah tu. Dia sujud punya lama mungkin hilang. Dia tu, minta tak dia tak buat. Tapi jadi lah, dia tengah tempat kan. Kacau. Ingatlah semayang jenazah dia pergi rokok lah. Yang tempat tu lah. Orang jenazah tak ada rokok, dia sama pergi rokok. Juga tu, pada zaman dan tak ada kacau. Kita Alhamdulillah dah saya minta kan, banyak tempat pengajian ni. Bagi beberapa hukum fiqah ni. Minta Allah hampu yang bukan nak jadi tak, bukan takut nak jadi. Tapi jadi berlaku lah. Mudah-mudahan mereka tak dia.
Yang ke-8, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Huzaifah juga. Depa ni bukan nama perempuan lah, nama lelaki-lelaki. Tapi orang Melayu kita pun tak ada orang perempuan nama Huzaifah tak lah. Orang lelaki. Ada perempuan nama Huzaifah? Ibu? Tak ada? Tak ada lah. Bahagia lah. Sebab dia memang nama lelaki-lelaki Huzaifah. Tak pernah jumpa pun dengar Siti Huzaifah. Tak pernah ke? Dia pelik Huzaifah ibnu Al-Yaman. Tak ada tu, sahabat Nabi ni. Huzaifah bin Al-Yaman. Pak dia memang nama Al-Yaman, bukan Al-Yamani tak, bukan dia orang Yaman tak. Memang pak dia nama Al-Yaman. Huzaifah ibnu Al-Yaman. Dia banyaklah peristiwa akhir zaman yang Rasulullah SAW bocor rahsia dekat Sina Huzaifah ni. Sampai Sina Huzaifah digelar sebagai sahibus sirri Rasulullah, pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak rahsia yang Nabi tak ceritakan oleh, tapi ceritakan Huzaifah. Salah satu yang terkenal tentang siapa dia munafik di bumi Madinah. Masa di Mekah tak ada orang kafir Quraisy kan. Bila Nabi menegaknya daulah Islamiah, tegaknya hukum hakam Allah Taala di sana, banyaklah geng-geng munafik ni. Tapi sahabat lain tak tahu, Huzaifah aja. Umar pun tak tahu, Bakar pun tak tahu. Cuma dia buat duk Umar tu tengok kalau ada siapa-siapa meninggal, tengok Huzaifah pergi mengunjung ke tak. Kalau tak pergi kita jambi. Tapi macam tu sekali. Tak. Sebab Sayyidina Umar pernah kecek kata orang bagus ni, dia duduk pasal dia tak bagus tu, Umar pernah ketak. Rasulullah beritahu nama-nama siapa. Dia pergi kecek siapa. Kata siapa. Nama aku ada tak? Rasulullah ada bagi tak? Tu, Umar Mahmud. Bagus kot dia munafik kot. Kan? Khalifah tapi dia berasa tak seraya-seraya takut dia pun ada. Dia kata apa? Hanya takut dia. Dia hebat dia. Dia tak hebat kata, nama hang mana ada terang. Dia tak hebat. Rasulullah tak hebat. Tu dia buat terkenal. Dia ada orang sahabat Nabi ni yang Rasulullah bagi apa rahsia penting pada mereka berdua. Salah satu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu pun sahih sirri dan paling popular Sayyidina Huzaifah ibnu Al-Yaman, sahih sirri juga. Tapi tak tahu, tapi kesutlah tak tahu apa. Tapi dia pembang tengok kalau meninggal tengok. Huzaifah pergi mengunjung pergi ziarah, kalau tak pergi tak nyambi. Dia buat takut-takutnya dia tak pergi tu ke munafik macam tu. Banyaklah peristiwa Huzaifah tu. Ini diceritakan oleh hadis oleh Sayyidina Huzaifah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min tirabis saati tasbahur rijalu bin nisa'i wan nisa'u bir rijali." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Nu'aim. Banyak kena terlepas baca dia kata Abu Naim. Naim tu saya. Faham ke? Nu'aim. Kurumi tu lewat dia. Abu Nu'aim. Naim tu saya. Tak faham tu Abu Nu'aim. Bahasa Arab dia panggil wazan fu'ail. Nu'aim Abu Nu'aim. Nama-nama Asy-Syafi'iyah ni. Fil Hilyah, nama masyhur kita ada panggil Hilyatul Awliya. Masyhur tak ni? Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dalam kitab Hilyah, apa panggil Hilyatul Awliya. Yang jilid tengok tak ni? Habis tengok, masuk hadis dia apa dia? Di antara tanda-tanda, yang ni tanda-tandanya kecil, hampir, rapat, dekat tiba hari kiamat itu, ialah lelaki menyerupai pakaian perempuan. Itu ni ya. Yang cik awal lah, cik anak cucu kita lah, macam dia rumah. Dia pakai baju adik dia ke, silap adik dia lah. Kedai naik motor tarik. Yang depan dia nampak, tarik belakang nampak lebih. Berarti dia anak cucu kita, macam awal lah. Itu akan teman mereka tu. Kau dia silap ambil seluar tu, kata ambil seluar adik hang ni. Seluar adik hang muat motor ni, yang pakai wang. Hang muat 20 lebih dah, tegak. Juga anda ni, zaman kena ingat ni. Ini salah satu isu yang besar tu dalam orang di kalangan umat Islam ni tentang pemakaian tu kan. Bukan juga. Lelaki menyerupai pakaian perempuan. Maklumlah, yang sendak dia, yang ketat dia. Habis. Tu yang Nabi tahu di hadis pada zaman yang lain, berpakaian tapi bertelanjang.
Zahir orang panggil kata pakai, tapi hakikat Islam tak kira pakai cara telanjang. Sebab tak tutup habis, tak tutup ikut cara agama ni. Dan perempuan pula menyerupai pakaian lelaki. Sebab pendek dia apa macam nak tengok hanya lah, alhamdulillah lah. Tak mati nak ikut kita lah, tengok lah. Dan ni dalam keadaan yang demikian tidak dapat membezakan di antara lelaki dengan perempuan. Bukan jadi bertukar pula. Yang kan dia perempuan punya lelaki, ni lelaki perempuan pula dah. Itu akan demam kata lah. Jaga Allah ni. Berlaku tetap berlaku, tak payah lah. Nabi kata akan berlaku, tapi kita kena kontrol, kena kawal lah. Tak boleh pegang kata bang, nampak macam mana Ustaz dan Nabi kata lagu tu. Nabi kata lah, tapi kita kena hindar lah. Tak, usaha kita lah. Kena tu. Habis. Jadi kesimpulannya tentang tanda-tanda kiamat yang kecil di sini, selain daripada tanda-tanda, yakni tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan dalam hadis tersebut, bahawa hari kiamat itu sudah hampir tiba dan datang, didapati juga beberapa tanda yang lain lagi lah daripada alamat yang kecil yang disebutkan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi walaupun demikian, kata musannif pengarang kitab ni adalah sudah mencukupi dengan keterangan-keterangan hadis-hadis yang telah dikemukakan ni lah. Boleh study, boleh tengok balik kan tanda-tanda tu, baru kita nak jaga ni. Bertanda semuanya tentang kiamat dikatakan tanda-tanda yang besar. Ni macam-macam bunyi lah, 20, 24 lah, kuk ni apa, bunyi siap lah. Sebenarnya sering kata Imam Mahdi nak terbit dah, nak keluar apa itu bunyi kan. Kita mana tahu, tu urusan Allah Ta'ala kan. Urusan kita perbaik diri kita lah. Sembilan wajib tak cukup lagi, bagi cukup. Ngaji Fatu'ain yang wajib tak ngaji lagi, mengaji. Quran tak hati wajah, mengaji, tu perbaik yang tu. Ni ada setengah kira duk tunggu mana Mahdi tak main apa. Yang kita buat jawab tak. Habis masa habis umur kalau macam ni. Kita janganlah. Ni sebagai kita panggil habuan peluang pada kita lah. Kita nak perbaik diri kita ni. Al-alamatul kubra pula. Tanda-tanda, yang ni tanda-tanda kiamat yang besar lah. Mana yang besar ni kuih rapat lagi lah dengan kiamat. Yang ni al-alamatul kubra, bahasa Arab dia pada saatnya sangat-sangat dekat tiba hari kiamat. Orang panggil diambang lah, no? Diambang sangat dah di pintu kiamat yang sebenar dah. Ialah yang pertama disenai di sini sebahagian saja lah. Yang masyhurnya, pertama naik matahari dari arah barat. Bahasa mudah kata apa? Matahari naik daripada tempat tenggelam dia. Barat kenal kan? Timur belah sana kan? Belah matahari timur itu, timur, tenggelam barat. Makin tidur esok, tengok-tengok matahari terbit pada puluh. Habis. Terkatuklah kata lama pintu taubat kan? Teriak yang mentah darah, yang mentah nanah sekalipun, kelupuk bi yang terang mana pun tak terima dah. Ni tak jaga ni. Tumpang dia duduk normal lagi. Main tak normal, Tuhan kata hanak dah tempat pada tenggelam. Orang yang terbilah. Habis. Tak bayar. Keduanya akan keluar sejenis binatang dari bumi. Dalam bahasa hadis dia panggil dabbah. Dabbatul ard. Sampai Nabi kata dipenuhi bulu tubuh badan dia. Sampai kita tak cam mana kepala, mana ekor. Tahu? Ada lagi? Ada ni? Berbeza lagi? Alam kan? Tak nyimpan tengok tu habis. Ketiga, munculnya Dajjal. Dajjal ni. Lepas tu kita kena baca dalam doa lepas tayat akhir tu. Allahumma inni a'udzubika min fitnati masih Dajjal. Tak boleh cara Arab pun kita cinta nanti, ya Allah, aku minta jauh daripada fitnah Dajjal. Dahsyat ni. Kalau kita umur panjang jumpa kacau kita ni, walhamdulillah, fitnah ni pun dahsyat. Tambah tak kemah pula akidah dia, usuluddin dia habis. Mana? Ingat ni. Cerita ni bukan zaman kita kan ni, zaman Nabi Nuh pun cerita siap-siap dah tentang Dajjal ni. Saya macam nak terbit zaman mereka tu kan? Padahal kan terbit zaman mereka, zaman umat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Bukan baca lah doa tu. Saya dia panjang macam tu. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. A'udzubika min fitnati masih Dajjal. Kan? Tapi tak ni pun dia pada fitnah Dajjal. Sampai Imam Tawus Al-Yamani nampak dia soal lah. Dia tahu siapa yang tak baca doa lepas tayat akhir tak sah mayang dia. Dia kan mendapat jumhur. Kata Syafi'i sunat muakkad. Kalau tak baca makruh kan. Tapi ada ulama tak wajib tu. Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam
tak pernah miss baca doa lepas tahiyat akhir. Ada riwayat kata Nabi baca ya muqallibal qulub, kan, sabbit qalbi ala dinik, kan. Mana Nabi baca juga. Buat 5 tahun sini, kalau anak dia semayang dia tanya, hal lepas tahiyat akhir tadi hang baca dah doa? Tak baca, apa ilmu habis mi'alin. Lama bimbang kata nak ajak adab lah. Penting Nabi buat, kan, sunnah Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal dah tuan tu. Sambil baca, sambil mengaji, jangan baca saja. Baca tak mengaji juga, tadi faham. Mengaji ya. Buat besar ni. Bukan cerita zaman kita ya, zaman Nabi Nuh cerita sejak dah kat umat dia. Yang tak dahsyat ni. Dajjal. Ada kata Dajjal ni simbolik ya, kinayah ya pasal kiasan ya. Daripada fitnah dahsyat dah. Kalau sabit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cerita baca ni, dia adalah daripada anak cucu Adam juga. Maknanya di kalangan manusia juga Dajjal ni. Bukan nama simbolik kiasan kepada benda gunung berapi ke apa, ada yang berikut tu. Yang tu kita tak nampak lah. Kita nampak yang lama ambil dalil pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal ni daripada min bani Adam, manusia, jenis manusia. Yang keempatnya turun Nabi Isa alaihi salam. Jaga pemahaman yang terpengaruh dengan doktrin Kristian. Dia kata Nabi Isa mati dipalang, disalib. Tak, tu kan. Tu orang panggil Yahuda. Pengkhianat yang sedang mengikut Nabi Allah Isa, yang bocor rahsia pada Yahudi picekuk tu. Tu dia punya Yahuda tu. Allah Ta'ala ubahkan muka dia macam Nabi Isa, bukan Nabi Isa pun. Kristian tu kena tipu tu, dia botak Isa, Jesus Christ apa, bukan. Kita umat Islam, dia tak mati. Dia naik pada langit ketiga atau keempat. Akhir zaman Tuhan bagi tugas bunuh Dajjal. Yang kelima, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ni pun dah surah dia duk kaji segi luar, segi bahasa je nak tahu. Kata Ya'juj dia bukan makhluk dia tu. Ialah bahasa kesan daripada letusan gunung berapi yang dahsyat. Lebih tu. Kita tak boleh pegang, tak jelas. Sebab Al-Quran pun sebutkan dia satu makhluk Allah Ta'ala. Semua akan sebut ke depan. Baik, tanda-tanda tersebut alamat kiamat besar yang 5 tadi. Yang mula-mula sekali lah, kalau kita ikut tertib hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ialah naik matahari dari arah barat. Ini kalau ikut susunan tertib pada hadis Nabi lah. Disebut cara tersusun. Yang pertama sekali kiamat besar akan berlaku, matahari takkan ikut cara asal dah. Dia naik pada tempat dia tenggelam. Lepas tu dan akan keluar sejenis binatang dari bumi, dipanggil Dabbatul Ard. Ini yang kata matahari naik pada arah barat, akan terbit sejenis binatang ni telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As. Jangan bila ada wa pada nama sahabat kena baca Amru. Ingat tu. Buku Rumi tulis wa tu. Cikgu Amru, A-M-R-U. Dalam bahasa jaga tu cara imla tulisan tu. Macam Jawi yang lebih kurang kan. Kalau ada wa pada nama sahabat Imran, dia kena baca Amru, supaya nak beza dengan Umar. Sebab Sayyidina Umar Khattab dia tak ada wa Umar. Itu dia jawab Amru. Amru. Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalal ayati khurujan tulu'i syamsi min maghribiha wa khurujud dabbah. Tadi dabbah. Apa ni dabbatul ard ala nasyidha wa ayyuhuma makanan qabla sahibatiha fal ukhra ala asariha qaribah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Muslim wa Abu Daud. Hadis bahawa sesungguhnya Rasulullah kata, yang mula-mula sekali lah, yang first sekali, yang pertama sekali tanda kiamat besar, ialah tanda-tanda yang menunjukkan kiamat itu sudah sangat dekat tibanya, ialah terbitnya matahari dari arah barat, tempat dia punya tenggelam, terbenam. Lepas tu kata Rasulullah, dan keluar sejenis binatang dari bumi di hadapan manusia di waktu siang hari. Mana-mana di antara dua tanda ini, kata Rasulullah, matahari naik pada tempat dia terbenam, dan juga keluarnya binatang keluar lebih dahulu sebelum yang satunya keluar, maka yang satunya lagi akan menyusul dalam waktunya sangat dekat selepas berlaku tanda yang pertama tadi.
mengenai terbit, yakni naik matahari dari arah barat, yang menandakan saat tiba dan datangnya hari kiamat itu sudah terlalu dekat, telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, sabdanya, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha idza tala'at wara'aha an-nasu amanu ajma'un wa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Kama qala Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Maksudnya tidak akan tiba hari kiamat, yakni tibanya tanda kiamat yang besar itu, sehingga matahari terbit naik dari arah barat. Apabila matahari itu telah terbit dari arah barat, tempat dia terbenamlah, dia naik balik pada tempat terbenam tadi, maka berimanlah seluruh manusia. Manusia pun bakal nak beriman. Oi, matahari dah naik tu, oi, mari kita buka beriman lah. Pakai tebak aku semua. Lalu macam mana keadaannya macam tu Rasulullah? Beriman di saat itu tidak ada gunanya lagi. Kita nak tanda. Bila kita nak video kita kan, kita insya-Allah lah untuk majlis mengaji ni. Dah ni tak dengar apa ni. Sebenarnya tentu takat kamat tak ada. Tak jadi payah cerita lah sedeknya umi tu. Kita ni. Ingat bekerja juga. Semayang jangan tinggal no. Ngaji patuhan ingat sama no. Jangan. Ini aku tak payah. Kita takut yang ni tak jadi lagi. Yang kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada je takut. Tunggu-tunggu kita habis dulu. Betul tak? Alam ni mati kan mudah. Bukan nanti sakit kan. Tengah sembang elok tu dah jatuh lembek. Lembek jatuh. Cek-cek atau tak ada koma. Pergi sana, puh alat pernafasan tu 2-3 minit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. No? Dia nak tunggu ni saja. Kematian tu dekat lagi tu. Jadi bila nak berlaku pun pasti berlaku. Kita tak tahu, tapi kematian tu confirm dah. Bakallah nak beriman, ya Allah, nak minta ampun, nak taubat apa? Tak payahlah, Nabi abad nasihat tu. Main berlaku salah satu tanda yang besar, tak pakai dah nak beriman, nak taubat pun. Bagi mereka itu, di mana sebelumnya mereka tidak pernah beriman. Itulah tengah tu, barulah nak kalut Nabi yang semayang kan, nak semayang tu, tak semayang. Jadi kalau nak semayang, nak cari kiblat ke apa, tak ada lah. Katuk biar. Dan tidak pernah pula berbuat kebajikan dalam keimanannya. Alhamdulillah. Jadi tumpah sebelum main masa ni, kita buka-buka lah. Kesimpulannya di atas sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah ini yang kita baca tadi adalah bermaksud keimanan. Anak beriman ke, anak taubat ke, anak baik ke, yang tidak berguna itu ialah keimanan orang-orang kafir yang memang mereka itu tidak pernah beriman. Itu kalau orang kafir kan. Tapi kalau orang Islam pun dosa banyak, tak taubat apa bila, katuk bila. Pintu taubat tak terima lah. Sebelum saat tiba dan datang hari kiamat itu sudah sangat-sangat dekat. Begitu jugalah, macam tu jugalah. Kalau orang yang non-Muslim nak Islam pun tak terima, macam tu juga dia kata tidak berguna taubat orang-orang yang beriman yang mengerjakan perbuatan maksiat. Itu juga ada pun tak terima lah. Yang sebelum dekat hari kiamat itu mereka tidak pernah berbuat kebajikan untuk menunjukkan keimanannya. Berhubung dengan keluarnya sejenis binatang dari bumi yang menandakan saat tiba dan datang hari kiamat itu sudah tersangat dekat. Ngarani lah kata. Tersangat dekat lah. Padahal ngarani mati lama habis dah. Tapi masa sekarang kita ni dia kata tak jauh dah dia dah. Tapi Allah Allah lah tak zahir lagi lah kita yang hidup zaman ini. Tapi tunggu sampai lah episod dia tu. Tak mana yang kata dekat sangat tu. Mungkin kita tak perasan wallah alam lah. Tapi akan berlaku. Telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya Allah. Firman ni firman Al-Quran lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Sadaqallahul azim. Surah An-Naml ayat 80.
Maksud firman Allah, dan apabila sampai masa berlakunya hukumnya atas manusia. Tanda itu apa maksud hukum ni? Dan ia pula dekatnya dengan kiamat. Kiamat yang besar ni. Selain daripada matahari terbit pada arah barat, kemudiannya Allah Ta'ala kata kesinambungan daripada matahari terbit pada barat tadi, kami Allah keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi. Taklah minta apa? Kita beriman sudah. Untuk keyakinan kita beriman, jangan cek kaji pula minta apa yang nak terbit ni, tak perlu. Kalau dah tetap, kita perlu cek balik diri kita ni. Yang akan menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya firman Allah Ta'ala tersebut menyatakan di saat tiba dan datangnya hari kiamat kelak, keluar sejenis binatang dari bumi, yakni dabbatun minal ardi, yang bercakap-cakap dengan manusia ramai. Cakap pula. Cakap apa Allah Alam, ini tak nyatakan. Sebagai permulaan yang menunjukkan saat tiba dan datangnya hari kiamat itu sudah terlalu dekat. Dan keadaan binatang itu hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Tak perlu banyak buah kita pun tak tahu kan. Cuma kita siapa ni kita. InsyaAllah kita sambung munculnya Dajjal pula. Itu episod dia, kesinambungan dia. Matahari terbit pada barat, keluarnya binatang, lepas tu Allah Ta'ala zahirkan Dajjal. Yang akan diikut setengah riwayat kata 70,000 orang Yahudi yang akan menjadi pengikut Dajjal ni. Pada kami orang Yahudi. Yang terbilah lah. Baik, kita sambung dulu tanda munculnya Dajjal. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika